Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Pulau Pinang. Kita lihat set 1. Kita lihat soalan kita pertama. Dalam satu acara sukan, Alia berlari sejauh D kilometer dalam masa T jam. Selepas itu, dia berjalan kaki sejauh D kilometer dan laju purata X kilometer per jam. Cari ungkapan untuk A, laju Alia berlari dalam kilometer per jam. Adalah kata kunci di sini adalah laju. Jadi untuk dapatkan laju, kita akan ambil jarak bahagi masa. Dan kita dah biasa dengan segitiga ini. Mana untuk dapatkan laju iaitu L, kita ambil jarak per dengan masa. Jadi jarak untuk Alia berlari adalah pada D kilometer dan masanya adalah T. Jadi ungkapannya adalah D per T. Seterusnya untuk soalan 1B, masa Alia berjalan kaki dalam jam. Jadi ini berjalan kaki, di mana dia berjalan kaki sejauh D kilometer dan laju puratanya adalah X kilometer per jam. Jadi kita kena dapatkan masa. Jadi kita lihat pada segitiga ini, untuk dapatkan masa, kita kena ambil jarak bahagi dengan laju. Jadi jaraknya adalah D dan lajunya di sini adalah X kilometer per jam. Jadi D per X. Seterusnya untuk 1C, laju purata untuk keseluruhan perjalanan Alia dalam kilometer per jam. Okey, kata kunci di sini adalah laju purata. Jadi kita kena ambil semasa dia berlari dan semasa dia berjalan. Jadi jumlah jarak di sini adalah D lari dan juga D jalan. Jadi kita ada jaraknya adalah 2D. Kemudian untuk mendapatkan laju, kita akan ambil jarak per dengan masa. Jadi masa di sini kita ambil masa semasa dia berlari iaitu T jam. Kemudian masa dia berjalan iaitu pada soalan 1B tadi iaitu D per X. Jadi kita ambil per dengan T tambah dengan D per dengan X. Kemudian di sini kita boleh ringkaskan lagi ungkapan kita. Kita akan dapat 2D per dengan, untuk masa kita akan ambil T tambah dengan DX. Jadi kita akan samakan penyebut. Kita akan dapat TX tambah D per dengan X. Kemudian kita ringkaskan lagi sebutan kita. Kita akan dapat jawapan akhir adalah 2dx per dengan tx tambah d. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah, B 1 markah dan untuk soalan C kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Dalam rajah 1 di bawah, PRS dan QRT ialah dua segitiga bersudut tegak. Soalan A, diberi sin RPS sama dengan 3/5. Hitung panjang RS dalam sentimeter. Okay, di sini dia menggunakan sin RPS. Sin RPS adalah berada pada sudut ini. Kemudian sin adalah tentang per hipotenus. 3 ini adalah sisi bertentang dan 5 ini adalah sisi hipotenus. Dan kalau lihat pada rajah, tentangnya adalah RS sini. Kemudian hipotenusnya adalah 15. Jadi nisbahnya di sini adalah 5 dan di sini adalah 3. Jadi untuk mendapatkan panjang RS, kita kena darabkan dengan 3 di sini. Dan kita akan dapat panjang RS adalah 9. Kerana panjang PX ini adalah hipotenus adalah nisbahnya 5. Kemudian kalau kita darab dengan 3, kita dapat 15. Jadi jawapan kita untuk RS sama dengan 9 cm. Selanjutnya kita lihat soalan B. Hitung nilai bagi satu Roman cos sudut RPS. Kita lihat pada rajah, RPS adalah sudut tadi, sini. Jadi untuk mendapatkan cos, kita akan ambil sebelah per hipotenus. Sebelah adalah panjang PTR. Jadi untuk dapatkan PTR, kita akan gunakan teorem Pythagoras, iaitu 15 cos 2 tolakkan dengan 9 cos 2 dan kita punca 2 kan. Kita dapat panjang bagi PTR adalah 12. Jadi untuk dapatkan cos sebelah per hipotenus, kita akan ambil
12 per dengan 15. Selanjutnya untuk B 2 Roman, sin PTQ. Sudut bagi PTQ adalah berada di sini. Syarat untuk mendapatkan sin, cos ataupun tan, kita kena guna sudut yang berada di dalam segitiga bersudut tegak. Jadi sudut ini adalah sepadan dengan sudut ini. Jadi untuk mendapatkan sin, kita akan ambil tentang per hypotenuse. Jadi tentangnya adalah sisi QR iaitu 12 dan hypotenuse-nya adalah sisi QT di sini. Jadi kita kena dapatkan panjang QT. Jadi pada darjah ini kita dapati bahawa panjang RT 5 di sini kerana panjang keseluruhan PTR tadi adalah 12. Jadi 12 tolak 7 terdapat 5. Jadi kita kena dapatkan panjang QT iaitu hypotenuse bagi segitiga ini. Jadi kita ambil 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2, kemudian kita punca 2 dan kita dapat panjang QT di sini adalah 13. Jadi sin PTQ adalah tentang per hypotenuse iaitu 12 per dengan 13. Jadi kita lihat di sini sudut asalnya adalah PTQ, itu berada di sini. Dan kalau kita lihat pada bulatan unit, sudut PTQ ini adalah merupakan sudut pada sukuan kedua, itu berada di sini. Dan sukuan kedua ini adalah kawasan bagi sin. Jadi di sini bertanyakan sin, jadi sin untuk sudut sukuan kedua nilainya adalah positif. Jadi di sini jawapan kita adalah 12 per 13. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B 1 Roman 1 markah dan soalan B 2 Roman 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Pelajar 2 menunjukkan tinggi dalam cm bagi 100 orang murid 5 arif di sebuah sekolah menengah. Soalan A, hitung julat antara kuartil. Jadi kata kunci di sini adalah julat antara kuartil. Untuk dapatkan julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kita lihat di sini pada rajah, kita ada 100 orang murid 5 arif di sebuah sekolah menengah. Wow, dalam satu kelas ada 100 orang. Wow, terlalu besar nilainya. Untuk mendapatkan kuartil ketiga, kita akan ambil 3/4 daripada data kita. Iaitu kita akan ambil 3/4 dan didarabkan dengan 100. Kita akan dapat 75. Jadi kita akan ambil data ke 75 dalam OGIF kita di sini. 75 adalah berada di sini. Jadi kita buat satu unjuran. Kemudian sampai ke graf kita, kita turunkan unjuran kita itu. Dan di sini kita akan dapat kuartil ketiga kita di sini adalah 157. Jadi kuartil ketiga kita dapat 157. Kemudian kita dapat pula kuartil pertama iaitu 1/4 daripada 100 orang bersamaan dengan 25. Jadi kita ambil data yang ke 25 di sini. Kuartil pertama. Buat unjuran di sini. Dan kita lihat di sini nilainya adalah 146. Jadi untuk mendapatkan julat antara kuartil, kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi kita ambil 157 tolakkan dengan 146, kita dapat 11. Seterusnya, soalan B. Bina plot kotak berdasarkan rajah 2. Jadi untuk membina plot kotak, kita kena dapatkan 5 nilai. Nilai pertama adalah titik minimum. Kemudian kuartil pertama. Seterusnya adalah median. Kemudian kuartil ketiga. Dan nilai yang terakhir adalah nilai maksimum. Sama sekali kita lihat untuk mendapatkan nilai minimum di sini pada OGIF kita. Nilainya di sini adalah 130. Kemudian kuartil pertama dan kuartil ketiga kita dapat tadi itu 146 dan 157 masing-masing. Kemudian kita kena dapatkan median pula. Median adalah 1/2 daripada data itu 100, kita dapat 50. Jadi kita akan ambil data ke 50 di sini. Berunjuran dan kita dapat nilai kita di sini adalah 152. Jadi median kita adalah 152. Kemudian kita dapatkan pula nilai maksimum. Nilai maksimum di sini adalah pada kedudukan paling tinggi pada graf kita 100 ni. Dan kita dapati nilainya adalah
180. Jadi kita akan plotkan kelima-lima nilai ini pada ruangan jawapan B. Pertama sekali, sebelum kita plot, kita kena lukis paksi mengufuk terlebih dahulu. Paksi mengufuk adalah berdasarkan kepada ogif tadi di sini. Jadi di sini kita akan salin balik paksi X pada ogif kita tadi. Nilai pertama kita adalah nilai minimum, iaitu 130. Kemudian seterusnya kita plotkan pula kuartil pertama kita, iaitu 146. Seterusnya nilai yang ketiga adalah nilai median, iaitu 152. Kemudian nilai berikutnya adalah kuartil ketiga, nilai kita 157. Dan nilai terakhir kita adalah nilai maksimum, iaitu 180. Jadi untuk membina kotak, kita akan sambungkan nilai minimum ke nilai kuartil pertama seperti ini. Kemudian nilai maksimum ke kuartil ketiga. Kemudian di antara kuartil pertama dan kuartil ketiga, kita akan lukis kotak. Kita akan lukis seperti ini. Bentuk kotak. Kemudian untuk nilai median, kita akan buat garis menegak seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C. Nyatakan bentuk taburan tersebut. Dan kalau kita lihat, kebanyakan nilai kita berada di sebelah kiri. Jadi taburan kita berbentuk pencong kanan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita mendapatkan julat antara kuartil, iaitu kita ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita melukis plot kotak, kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan C, kita nyatakan pencong kanan, kita dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Darjah 3 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik f(x) sama dengan negatif A, x tolak B, x tolak C dengan keadaan B lebih kecil daripada C. P adalah titik maksimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Soalan A, hitung nilai B, C dan juga E. Dan kita lihat di sini pada fungsi kuadratik yang diberi, B dan C ini merupakan nilai punca bagi persamaan kuadratik ini. Dan kalau kita lihat pada rajah 3 kita, pada graf tersebut, kita dapati nilai puncanya adalah merupakan nilai pintasan paksi X. Jadi di sini kita ada 2 punca, iaitu negatif 4 dan juga 5. Dan diberi keadaan B lebih kecil daripada C. Jadi untuk soalan ini, nilai B kita bersamaan dengan negatif 4 dan C bernilai 5. Kita ambil daripada pintasan paksi X, iaitu merupakan punca persamaan kuadratik ini. Seterusnya kita dapatkan pula nilai A, iaitu perkali paling depan di sini. Untuk mendapatkan nilai A ini, kita lihat pada paksi Y, iaitu paksi fx ini diberi kepada kita adalah 40. Jadi kita kena samakan fungsi kuadratik ini dengan 40. Kita gantikan nilai. Kita akan ambil negatif A X tolak dengan B. B kita adalah negatif 4. Jadi tolak negatif 4 jadi tambah 4. Tutup kurungan. Kemudian X tolak C. X tolak C. C adalah 5. Kemudian kita samakan dengan 40 di sini. Kemudian kalau kita lihat apabila fx ataupun y sama dengan 40 di sini, nilai x-nya adalah sifar. Jadi di sini kita gantikan pula x tu dengan sifar. Jadi negatif A 0 tambah 4 darab dengan 0 tolak 5 sama dengan 40. Jadi kita akan dapat di sini adalah negatif A. Jadi 0 tambah 4, 4. 0 tolak 5 dapat negatif 5. Jadi 4 darab dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 20. Sama dengan 40. Jadi kita dapat negatif A darabkan dengan negatif 20, kita akan dapat 20A sama dengan 40. Jadi nilai A sama dengan 40 bahagi dengan 2, kita dapat A sama dengan 2. Jadi jawapan kita A sama dengan 2.
Baiklah, seterusnya soalan B. Tentukan persamaan paksi simetri. Kita lihat di sini untuk paksi simetri adalah berada pada titik maksimum, iaitu berada di sini. Jadi untuk mendapatkan persamaan paksi simetri, kita kena dapatkan pintasan X yang berada di sini. Jadi kedua-dua graf ini mempunyai bukaan yang sama besar. Kalau kita lihat di sini adalah sama besar dengan ini. Jadi kita kena ambil titik tengah di antara kedua-dua nilai negatif 4 dan juga 5. Jadi untuk itu, untuk soalan B ni, kita akan ambil 5 tolak dengan negatif 4. Kemudian kita bahagi dengan 2 untuk dapatkan titik tengah. Dan kita akan dapat 4.5. Jadi masing-masing panjang kiri dan kanan adalah 4.5. Dan kalau kita lihat di sini adalah 5. Jadi kat sini mestilah 0.5. Jadi kita akan dapat 5 tolak 0.5, kita dapat 4.5 panjang di sini. Kemudian di sini 4 tambah dengan 0.5, kita dapat 4.5 di sini. Jadi X sama dengan 0.5. Jadi untuk persamaan paksi simetri untuk soalan B, kita akan dapat X sama dengan 1/2. 0.5 sama dengan 1/2. Seterusnya untuk soalan C, nyatakan koordinat titik P. Titik P merupakan titik maksimum. Jadi koordinat untuk nilai X di sini kita pun dapat tadi adalah sama dengan 1/2. Jadi untuk mendapatkan nilai Y ataupun nilai Fx di sini, kita akan gantikan nilai. Kita akan gantikan nilai pada fungsi Fx ini. A kita dah dapat, B dah dapat, C dah pun dapat. Kemudian nilai X itu kita gantikan dengan 1/2. Jadi kita akan tulis negatif 2 1/2 tambah 4 darab dengan 1/2 tolak 5. Kemudian kita terus tekan kalkulator di sini dan kita akan dapat 40.5. Maka koordinat bagi titik P di sini adalah 1/2 40.5. Ataupun kita boleh tulis 0.5 40.5. Baiklah, selanjutnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan A, menyatakan nilai B, nilai C dan juga nilai A masing-masing kita akan dapat 1 markah. Selanjutnya untuk soalan B, paksi simetri 1 markah, dan untuk soalan C, koordinat titik P 1 lagi markah, dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 5. Kebarangkalian alfa memberi set lukisan M dan novel N masing-masing ialah 3/8 dan 2/9. Soalan A, lengkapkan kemarajah Venn di ruang jawapan untuk mewakili hubungan kebarangkalian alfa membeli set lukisan dan novel. Okay, di sini diberi kebarangkalian M adalah 3/8, kemudian kebarangkalian N adalah 2/9. Kita lihat pada ruangan jawapan. Di sini telah pun diberi kebarangkalian M sahaja adalah 7/24. Dalam soalan diberi kebarangkalian M adalah 3/8. Jadi di sini kita kena dapatkan ruangan di antara M dan juga N di sini. Itu kita akan ambil 3/8 tolak dengan 7/24. Disebabkan 3/8 ni adalah keseluruhan nilai M. Dan kita akan dapat 1/12. Jadi kawasan bertindan di sini adalah 1/12. Seterusnya, N pula. Diberi keseluruhan N adalah 2/9. Keseluruhan ini. Jadi untuk dapatkan N saja, kita akan ambil 2/9 tolakkan dengan 1/2. 1/12. Jadi untuk dapatkan N saja, kita ambil 2/9 tolak dengan 1/12. Kita akan dapat 5/36. Jadi N saja adalah 5/36. Kemudian seterusnya, kita kena dapatkan pula kebarangkalian yang di luar daripada M dan juga N, iaitu pada ruangan kotak ini dalam set semester ni. Untuk mendapatkan ruangan itu, kita akan ambil 1 tolak dengan 7/24 tolak 1/12 tolak dengan
5/36. 1 tu bermaksud keseluruhan 100% ada di situ. Kita akan dapat 35/72. Jadi kawasan di sini adalah 35/72. Kalau sebenarnya kita lihat soalan B, hitung keberkaitan Alpha tidak membeli set lukisan atau novel. Maksudnya dia tak beli M dan juga dia tak beli N. Jadi di sini pada jawapan bahagian A tadi kita telah pun mendapatkan nilai di luar set M dan juga set N. Jadi untuk soalan B, jawapan kita adalah 35/72. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita lengkapkan kemerajafan ini dengan nilai yang betul. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B, kita dapatkan keberangkalan alfa tidak membeli set lukisan atau novel. Kita akan dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Diberi set semester iaitu X adalah integer di antara 20 sehingga 35. Dan set P adalah nombor perdana. Di sini cikgu telah senaraikan nombor perdana di antara 20 sehingga 35 iaitu 21, 23, 29 dan 31. Kemudian set Q adalah nombor gandaan 3 iaitu nombor gandaan 3, 21, 23, 27, 30 dan 33. Kemudian set R adalah faktor bagi 24. Jadi faktor 24 di sini kita ada 24 saja. Soalannya senaraikan semua unsur bagi set berikut. Iaitu A adalah P pelengkap. P pelengkap maksudnya selain daripada yang berada di dalam set P. Jadi kita kena senaraikan nombor di antara 20 sehingga 35 ini selain daripada set P ini, iaitu 21, 23, 29 dan 31. Jadi jawapan akhir kita adalah seperti ini. Baiklah, seterusnya soalan B. Q persilangan R pelengkap. Jadi untuk mendapatkan jawapan ini, kita kena senaraikan dulu apa itu unsur yang ada dalam Q, kemudian unsur yang berada di dalam R pelengkap. Q adalah terdiri daripada nombor gandaan 3 iaitu 21, 24, 27, 30 dan 33. Kemudian R pelengkap adalah selain daripada R. R kita ada 24, jadi selain pada R adalah di antara 20 sehingga 35. Jadi kita senaraikan terlebih dahulu seperti ini. Itu Q 21, 24, 27, 30, 33. Kemudian R pelengkap selain daripada R. Jadi yang bertindan kita ambil nombor yang sama adalah 21, 27, 30 dan 33. Seterusnya soalan C. Q kesatuan R persilangan P pelengkap. Tersenaraikan dulu Q, kemudian tersenaraikan R, kemudian kita buat operasi kesatuan, kita ambil kesemua yang ada dalam R dan juga Q. Kemudian P pelengkap, kita senaraikan P pelengkap seperti ini. Kemudian kita lakukan operasi persilangan, itu kita ambil nombor yang sama di antara jawapan dalam kurungan dan juga P pelengkap. Dan jawapan kita yang akhir sekali adalah 24, 27, 30 dan 33. Dan seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Soalan B, 2 markah dan soalan C, 2 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Dan seterusnya terlihat soalan nombor 7. Diberi 155 asas 6 tolak P asas 3 sama dengan 134 asas 5. Hitung nilai P. Di sini kita ada nombor dalam asas 6, 3 dan 5. Untuk melakukan operasi tolak ini, kita kena samakan asasnya terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan kita akan tukar asas ini kepada asas 10. Itu kita ambil 155 asas 6 ni tukar kepada asas 10. Kita akan lakukan pendaraban berulang. 1 darab dengan asasnya 6 dan 1 itu kuasanya adalah 2. Tambah dengan 5 darab dengan 6 kuasa 1. Tambah dengan 5 darab 6 kuasa 0. Kemudian kita akan dapat nilainya 71 asas 10. Kemudian 134 asas 5 tukar kepada asas 10 juga. Ini 1 darab
5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. Dan kita akan dapat 44. Jadi untuk mendapatkan nilai P, kita akan ambil 71 tolak dengan 44. Dan kita akan dapat 27. Dan 27 ini adalah nilai P dalam asas 10. Kemudian daripada asas 10, kita akan tukar kepada asas 3. Untuk menukar asas 10 kepada asas 3, kita akan lakukan pembahagian berulang. 27 terbahagi dengan 3, terdapat 9. Baki, sifar. 9 bahagi 3, terdapat 3. Baki, sifar. 3 bahagi 3, terdapat 1. Baki, sifar juga. Kemudian 1 bahagi 3, tak boleh lah. Jadi kosong. Jadi bakinya adalah 1. Jadi jawapan akhir kita akan baca dari bawah ke atas. Jadi jawapannya adalah 1, sifar, 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 asas 3. Sebenarnya dari segi pemberian markah, kita menukar asas kepada asas yang sama, kita dapat 1 markah. Kemudian kita tukar kembali kepada asas 3, 1 markah, dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Sebenarnya terlihat soalan nombor 8. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Syaratnya mempunyai satu gelung pada pucuk Q dan satu gelung pada pucuk S. QS adalah berbilang tepi. Kemudian diberi pucuk P, darjah masuk 0, darjah keluar 2, Q masuk 4, Q keluar 2, R masuk 0, R keluar 2, S masuk 4 dan S keluar 2. Jadi berdasarkan maklumat ini, kita kena bina graf terarah. Ini di sini kita ada 4 bucu. Kita lukis bucu P, kemudian kita ada bucu Q, kemudian kita ada bucu S dan kita ada bucu R. Maklumat di sini diberi bucu P out adalah 2, itu keluar 2. Kita buat lukis, kita buat anak panah keluar di sini 2. Dan seterusnya kita ada bucu Q dan bucu S yang mempunyai gelung. Jadi kita buat gelung di sini masing-masing. Kemudian berbilang tepi Q dengan S masing-masing di sini. Kemudian untuk bucu R, kita ada R adalah 2 keluar. 2 keluar di sini. Kita buat seperti ini. Dan seterusnya untuk berbilang tepi itu, kita kena pertimbangkan bucu Q dan juga bucu S. Dan kita lihat pada syarat yang diberi, anak panahnya berada seperti ini. Maka ini jawapan kita untuk soalan 8. Kemudian dari segi pemberian markah, kita akan dapat 4 markah. Selanjutnya terlihat soalan nombor 9. Tuliskan akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi ini. Jika X sama dengan 2, maka X kuasa 3 sama dengan 8. Ini merupakan implikasi jika P maka Q. Jadi untuk mendapatkan akas, kita akan terbalikkan implikasi. Kita akan ambil jika Q maka P. Maka jawapan kita di sini adalah jika X kuasa 3 sama dengan 8, maka X sama dengan 2. Baiklah, seterusnya songsangan. Untuk mendapatkan songsangan, kita lihat balik kepada implikasi dan kita akan nafikan implikasi. Iaitu jika bukan P, maka bukan Q. Jadi sini jawapan kita untuk songsangan. Jika X tak sama dengan 2, maka X kuasa 3 tak sama dengan 8. Selanjutnya adalah kontrapositif. Untuk mendapatkan kontrapositif, kita akan lihat kepada akas. Mana kita akan menafikan akas. Jadi jawapan kita adalah jika X kuasa 3 tak sama dengan 8, maka X tak sama dengan 2. Selanjutnya dari segi pemberian markah, akas kita dapat 1 markah, songsangan 1 markah dan kontrapositif 1 markah. Dan kita dapat 3 markah untuk soalan ini. Baiklah, selanjutnya terlihat soalan terakhir, iaitu soalan nombor 10. Tulis 3 kesamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Di sini kita ada 3 garis. Sini cikgu labelkan sebagai garis pertama. Kemudian di sini garis yang kedua dan sini garis yang ketiga.
Lihat garis pertama ini, namanya adalah Y sama dengan X. Kemudian kawasan berloreknya adalah berada di atas garis dan garisnya adalah garis padu. Maka ketersamaannya adalah Y mesti lebih besar sama dengan X. Ini dari jawapan kita yang pertama. Kemudian untuk garis yang kedua, merupakan garis mendatar dan garis ini adalah garis putus-putus. Kemudian kawasan berloreknya berada di bawah garis. Dan garis ini dia pintas pada paksi Y sama dengan 3 di sini. Maka nama garis ini adalah Y sama dengan 3. Jadi ketersamaannya adalah Y lebih kecil daripada 3. Sebab dia berada di bawah kawasan berlorek dan garis itu adalah garis putus-putus. Soalnya garis yang ketiga, untuk garis ketiga ini dia tak beri kepada kita sebarang nama garis ini. Jadi kita kena namakan garis ini dulu. Untuk menamakan garis condong, kita akan menggunakan Y sama dengan MX tambah C. Kita kena dapatkan nilai M, itu kecerunannya, dan juga nilai C. Dan nilai C di sini kita dapati bahawa dia pintas pada kosong. Jadi C sama dengan kosong. Jadi seterusnya kita kena dapatkan nilai M. Untuk mendapatkan M ataupun kecurunan, kita kena dapatkan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi di mana Y dan X kita? Jadi kita boleh ambil mana-mana titik yang ada pada garis tersebut. Contoh di sini, cikgu ambil titik ini. Kemudian koordinatnya adalah negatif 2, 4. Kemudian satu lagi titik berada di sini. Koordinatnya adalah 1, negatif 2. Jadi untuk mendapatkan nilai M, Y2 tolak Y1, kita ambil titik atas tolak titik bawah. Jadi 4 tolak dengan negatif 2 per dengan X2 tolak X1, negatif 2 tolak dengan 1. Jadi sini kita akan dapat 6 per negatif 3. Jadi 6 bahagi negatif 3, kita dapat M sama dengan negatif 2. Jadi nama garis itu adalah Y sama dengan negatif 2X tambah kosong. Jadi kosong tak perlu tulis. Kemudian kita lihat kawasan berlorek berada di atas garis dan garis itu adalah garis putus-putus. Jadi ketersamaan dia di sini adalah Y lebih besar daripada negatif 2X. Jadi jawapan kita Y lebih besar negatif 2X. Ialah sebenarnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 1 Roman 1 markah, 2 Roman 1 markah dan 3 Roman 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula.